Pendekatan terapi individu ini diasaskan oleh Alfred Adler dan kemudiannya dimurnikan oleh rakan seperjuangannya, Rudolf Dreikes. Pendekatan ini berlandaskan kefahaman terhadap motivasi dan tingkah laku individu. Terapi ini juga menekankan kepada kepentingan minat sosial dalam kehidupan seseorang individu. Individu dilihat sebagai kreatif dan mampu menentukan arah kehidupannya sendiri dan sentiasa bergerak dari sikap inferior ke superior. Oleh itu, sebagai kaunselor, kita perlulah mendidik klien dalam usaha memenuhi tugas harian dengan cara yang lebih berkesan. Pendekatan ini juga mempunyai beberapa teknik unik dan menarik yang boleh digunakan oleh seseorang kaunselor semasa menjalankan sesi kaunseling. Terdapat 5 objektif dalam pendekatan terapi individu ini. Yang pertama, memahami andaian dan prinsip asas yang menjadi landasan teori terapi individu. Yang kedua, mengetahui matlamat yang perlu dicapai dalam sesi kaunseling terapi individu. Yang ketiga, memahami peranan dan tanggungjawab anda sebagai kaunselor terapi individu. Yang keempat, memahami proses terapi individu. Yang kelima, mengaplikasikan teknik-teknik terapi individu dengan baik. Alfred Adler telah dilahirkan pada 7 Februari 1870 di Vienna. Beliau merupakan anak ketiga dalam satu keluarga yang terdiri daripada 5 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Semasa kecil, beliau tidak pernah berasa bahagia kerana Adler sentiasa sakit dan menyedari tentang kematiannya. Ketika berumur 4 tahun, beliau hampir-hampir mati disebabkan penyakit pneumonia. Disebabkan pengalaman tersebut, beliau berazam untuk menjadi doktor. Adler dan Freud mempunyai hubungan yang rapat, tetapi disebabkan perbezaan pendapat maka mereka berpisah pada tahun 1911. Adler berpendapat bahawa motif seseorang adalah sosial dan bukan seksual seperti mana pendapat Freud. Oleh itu, Adler telah menubuhkan dan memperkembangkan sekolahnya dan jurnalnya sendiri. Buku penulisan awal Adler adalah berbentuk teori. Pada 28 Mei 1937, beliau meninggal dunia kerana diserang sakit jantung. Pendekatan terapi individu ini percaya bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan personaliti semasa zaman kanak-kanak. Adler berpendapat bahawa kasih sayang dan minat ibu bapa adalah penting bagi membantu perkembangan personaliti yang sihat. Anak-anak yang terlalu dimanjakan akan berasa tidak berdaya dan perlu bergantung kepada orang lain, menyebabkan anak-anak ini merasakan diri mereka serba kekurangan dan mengalami kompleks inferior iaitu rendah diri. Konstelasi keluarga merujuk kepada sistem hubungan dalam keluarga di mana kesedaran kendiri terbentuk. Menurut Adler, adalah salah untuk menganggap bahawa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sama akan membentuk personaliti yang sama. Walaupun konstelasi keluarga adalah sama, tetapi penerimaan psikologi setiap anak akan bergantung kepada susunan kelahiran dan layanan yang mereka terima semasa membesar. Andaian asas dan prinsip asas yang pertama ialah manusia itu dimotivasikan oleh minat sosial. Minat sosial ini dijelaskan sebagai sikap positif yang terdapat dalam diri manusia terhadap manusia lain di dalam kehidupannya. Menurut Adler, minat sosial ini dapat disifatkan sebagai rasa empati dan juga persamaan sama manusia. Kedua ialah manusia adalah bersifat holistik dan lengkap. Hal ini kerana manusia bukanlah terdiri daripada pelbagai bahagian dapat dipisahkan, namun mempunyai pelbagai ciri yang mampu untuk melengkapi manusia seperti tingkah laku, kepercayaan, trik, perasaan, sikap serta karakteristik. Ketiga ialah pandangan manusia adalah subjektif antara satu sama lain kerana manusia melihat kehidupan melalui pengalaman mereka sendiri. Sekiranya pengalaman hidup manusia itu pahit, pasti dia beranggapan yang negatif terhadap kehidupannya. Berbanding manusia yang mempunyai pengalaman yang manis, pasti dia akan beranggapan yang lebih positif terhadap kehidupannya secara keseluruhannya. Keempat ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia mempunyai tujuannya yang tersendiri. Hal ini kerana manusia sentiasa mempunyai matlamat. Matlamat utama manusia adalah untuk bergerak daripada perasaan inferior kepada perasaan superior, serta mereka juga akan memberikan pampasan dengan cara mengawal faktor dalam kehidupan kepada perasaan inferiority ini. Kelima ialah sikap kreatif dan juga keazaman kendiri yang dimiliki oleh manusia dalam membuat perancangan masa depan melalui tingkah laku yang dapat dijangkakan. Hal ini kerana sesuatu tingkah laku yang tidak sesuai disebabkan oleh kegagalan dalam melakukan sesuatu pemilihan
pemilihan dengan tepat yang mencipta sesuatu peristiwa. Menurut Adler, manusia sentiasa mencuba untuk mencapai kesempurnaan tetapi tidak semestinya mereka menjadi sempurna kerana mereka merasakan kesempurnaan jika mereka mampu untuk menentukan takdir kehidupan mereka dengan mengaplikasikan kreativiti dan juga keazaman kendiri. Keenam ialah gaya hidup yang sihat. Pengalaman yang terhasil dari ahli keluarga terutama adik-beradik dapat memberikan sumbangan kepada penghasilan garis panduan dalam memahami kehidupan akan membentuk gaya hidup bagi seseorang manusia. Terdapat beberapa konsep utama dalam teori Alfred Adler, iaitu yang pertama, fictional finalism atau ketentuan yang diada-adakan. Kehidupan individu biasanya ditentukan oleh idea yang diada-adakan atau berbentuk fiction yang tidak wujud pun sebenarnya di alam realiti atau alam nyata. Menurut Adler juga, manusia akan bertindak berdasarkan jangkaan-jangkaan yang subjektif dan harapan masa hadapannya daripada peristiwa dan pengalaman masa lampau. Sebagai contoh, seseorang Muslim mempercayai akan adanya syurga dan neraka. Jadi mereka seterusnya akan bertindak mengikut kepercayaan dan apa yang dikehendaki oleh mereka, iaitu untuk mendiami syurga Allah. Yang kedua ialah berusaha ke arah superiority. Adler berpendapat bahawa menuju ke arah kesempurnaan dan bertindak ke atas perasaan inferior dengan menguasai diri adalah sesuatu yang sememangnya wujud dalam diri manusia. Konsep berusaha ke arah superiority ialah manusia itu akan sentiasa berubah menuju ke arah nirwana dirinya yang subjektif. Menerusi usaha ini dapat membantu manusia berkembang dan mencapai kesempurnaan diri yang subjektif. Segala bentuk usaha ini juga bertujuan untuk mengatasi perasaan inferiority atau rendah diri dalam individu tersebut. Yang ketiga ialah perasaan rendah diri dan pampasan. Rendah diri atau inferiority merupakan kepercayaan seseorang individu yang merasakan dirinya tidak mampu mencapai sesuatu tahap yang ditentukan sendiri atau yang ditentukan oleh orang lain ke atas dirinya. Kepentingan untuk mencapai perasaan superior amat ditekankan oleh Adler dalam minat sosial. Oleh itu, bagi mencapai kesempurnaan atau superiority, seseorang individu tersebut akan terdorong untuk mengatasi rasa rendah diri ini. Terdapat dua jenis inferiority atau perasaan rendah diri, iaitu inferiority fizikal atau anggota dan inferiority psychological. Jadi, sekiranya individu merasa rendah diri terhadap kekurangan yang ada pada aspek fizikal atau psychological, individu itu akan melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai satu usaha mereka mengatasi perasaan rendah diri tersebut. Yang keempat ialah minat untuk bermasyarakat. Minat sosial merupakan sikap positif manusia terhadap manusia lain dalam hidupnya. Setiap manusia mempunyai minat dan cenderung untuk berinteraksi atau bersosial. Mereka mempunyai rasa empati terhadap orang lain dan wujudnya perasaan ingin menyumbang terhadap masyarakat. Ini adalah kerana individu itu sedar bahawa mereka merupakan sebahagian daripada komuniti tersebut. Seterusnya berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik untuk masyarakat. Seterusnya ialah gaya hidup. Sesuai dengan model perkembangan, individu akan berusaha keras bagi memaksimumkan potensi, bakat dan sebagainya yang ada pada diri mereka. Sepanjang usaha yang dilakukan secara tidak langsung, ia telah membentuk satu gaya hidup individu yang tersendiri dan unik. Gaya hidup ini mula terbentuk apabila kanak-kanak mula mencapai umur 5 tahun melalui interaksi dengan keluarga. Namun begitu, setiap individu mempunyai gaya hidup yang berbeza-beza kerana mereka menumpukan kepada aspek yang berlainan semasa berusaha untuk mencapai kesempurnaan kendiri masing-masing. Yang keenam ialah kendiri kreatif. Kendiri kreatif merupakan sebuah komponen personaliti yang sangat penting. Bagi Adler, kendiri kreatif merupakan kemuncak pencapaian seseorang individu. Ia menjadi pemangkit dalam menentukan masa depan seseorang individu dalam mencapai maklumat yang dihajati. Kendiri kreatif ialah komponen yang berada di antara rangsangan yang bertindak ke atas individu dan gerak balas yang dilakukan olehnya. Konsep ini merupakan prinsip aktif yang bertindak ke atas alam nyata individu di mana ia mengubah personaliti diri yang dinamik, subjektif dan cara hidup yang unik. Konsep yang terakhir ialah susunan kelahiran. Gaya seseorang individu berinteraksi semasa dewasa dipengaruhi oleh susunan kelahiran dan interpretasi individu terhadap kedudukannya dalam keluarga. Dalam susunan kelahiran terdapat 5 kedudukan psikologikal. Yang pertama ialah anak pertama. Anak pertama biasanya mendapat perhatian yang sepenuhnya daripada ibu bapa, namun perhatian tersebut akan berkurang selepas lahirnya anak kedua. Mereka dididik untuk menurut perintah dan bertingkah laku baik kerana perlu menjadi contoh kepada adik-adik mereka serta perlu menggalas tanggungjawab menjaga adik-adik semasa ketiadaan ibu bapa. Kesannya, anak pertama cenderung untuk bersifat lebih tegas dan autokratik. Anak kedua, tingkah laku anak kedua berbeza dengan anak pertama kerana mereka selalunya lebih bebas dan kreatif serta tidak terikat dengan peraturan seperti mana anak pertama. Mereka juga mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Mereka akan berusaha untuk menyelah dan menjadi yang terbaik dalam apa-apa perkara dengan mengatasi adik-beradik yang lain. Anak tengah biasanya tidak menyelah dalam kalangan adik-beradiknya dan merasakan dirinya terhimpit dan disingkirkan. Mereka akan sentiasa mencuba untuk mencari keadilan untuk dirinya maupun individu lain. Namun begitu, anak tengah boleh menjadi pendamai dalam konflik keluarga. Seterusnya ialah anak bongsu. Anak bongsu merupakan anak yang paling dimanja dan diberi perhatian oleh ibu bapa. Kemungkinan besar juga anak bongsu akan menjadi terlalu manja. Anak bongsu biasanya menjadikan kakak atau abang mereka sebagai role model dalam usaha untuk mencapai cita-citanya kelak.
Yang terakhir ialah anak tunggal. Anak tunggal sentiasa diberikan perhatian dan selalu bergantung kepada ibu bapa. Mereka mempunyai dorongan kejayaan dan daya imajinasi yang tinggi. Namun, anak tunggal akan mengalami kesukaran untuk bertoleransi dengan kanak-kanak lain, mementingkan diri serta tidak pandai untuk bersosial. Alamat utama Traffic Adela adalah untuk mengembangkan keperluan sosial klien yang sempurna dengan cara meningkatkan kesedaran diri, mencabar dan memodifikasi asas pendirian, maklumat hidup serta konsep-konsep asas. Melalui Traffic Adela ini, klien akan dididik dan dibantu untuk memperoleh nilai-nilai yang sesuai berdasarkan kepentingan sosial mereka dalam masyarakat. Seterusnya, untuk menganalisis dinamik yang terdapat dalam hidup klien. Oleh itu, kaunselor perlu membantu klien memahami gaya hidupnya dengan menganalisis gaya hidup, maklumat hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup klien. Traffic ini juga bermaklumat untuk membantu klien membina celik akal. Bagi membolehkan klien mendapat celik akal, kaunselor perlulah mahir dalam membuat sebarang interpretasi. Maklumat akhir Traffic ini ialah membantu klien mencari alternatif tindakan dan membuat pilihan serta mengajar klien untuk membuat orientasi semula kepada gaya hidup. Ini bertujuan agar klien dapat mencapai perubahan tingkah laku yang sihat. Peranan utama kaunselor Traffic Adela ialah membuat tugasan yang komprehensif terhadap fungsi klien. Seterusnya, kaunselor juga perlu mendapatkan dan mengumpul maklumat-maklumat mengenai klien seperti maklumat keluarga klien termasuk ibu bapa, adik-beradik klien serta orang-orang lain yang tinggal bersama klien. Kaunselor juga perlu meningkatkan dan mengekalkan hubungan terapeutik yang terbentuk sepanjang sesi serta perlu bertanggungjawab untuk meningkatkan tahap motivasi klien supaya mereka dapat berubah ke arah yang lebih positif. Manakala, peranan yang perlu dilakukan oleh klien ialah mereka perlu meneroka logik peribadi iaitu konsep tentang diri orang lain dan kehidupan di mana klien berlandaskan gaya hidupnya. Selain itu, klien juga perlu berusaha mencari kesilapan asalnya, seterusnya mempelajari bagaimana untuk memperbetulkan sangkaan dan kesimpulannya. Seterusnya, dalam Traffic Adela juga, klien perlu belajar untuk mencabar struktur logik peribadinya iaitu mengenai kepercayaan dan tentang apa yang mereka lakukan berdasarkan rangka konsep kehidupan yang telah dibina. Terdapat 4 peringkat dalam proses teori efek Adela ini, iaitu yang pertama ialah membina dan mengekalkan hubungan yang terpetik. Seorang kaunselor haruslah memberi perhatian kepada klien dalam usaha untuk membina hubungan yang terpetik berdasarkan kepada hormat menghormati, kerjasama, melibatkan diri dalam proses secara aktif serta memfokuskan hubungan yang seimbang antara klien dan kaunselor. Kaunselor mestilah menarik klien untuk meneroka gaya hidupnya serta memahami bagaimana sesuatu tingkah laku itu mampu untuk membantu atau mengganggu fungsi yang terdapat dalam kehidupan klien. Kaunselor mestilah membuat klien mereka sedar bahawa diri kliennya memainkan peranan tertentu sebagai manusia dalam menghadapi masalah dan juga perlulah sedar bahawa masalah yang dihadapinya berpunca daripada nilai sosial, anggapan dan juga pembelajaran yang salah. Selama proses ini berlangsung, kaunselor perlulah menyarankan kliennya untuk memberi sepenuh kerjasama dalam sesi yang diadakan. Peringkat yang kedua ialah analisis dan penilaian. Peringkat ini dilaksanakan adalah untuk memahami cara kehidupan seorang klien serta menilai setakat mana ia dapat memberi impak kepada fungsi dalam kehidupannya. Melalui proses ini, kaunselor perlulah melaksanakan penerokaan melalui 4 perkara, iaitu yang pertama ialah konstelasi keluarga dan juga susunan kelahiran. Hal ini kerana Adela percaya akan pandangan seorang individu terhadap keadaan dirinya di dalam keluarga amatlah ketara dengan gaya mereka memahami kehidupan. Perkara yang kedua ialah meneroka ingatan awal dan juga kesilapan asas semasa zaman kanak-kanak klien. Berdasarkan kepada perkara ini, klien diminta untuk menyatakan pemikiran dan juga perasaannya yang berkait dengan peristiwa yang berlaku pada zaman kanak-kanaknya. Hal ini kerana segala ingatan awal ini mempunyai sistem kepercayaan, kesilapan asas serta pandangan yang merosakkan diri. 5 kesilapan asas yang berlaku antaranya ialah andaian am, matlamat dalam memperolehi keselamatan yang salah, pandangan dan juga tuntutan yang salah terhadap kehidupan, penafian atau pengurangan harga diri seseorang dan juga nilai-nilai yang salah. Manakala perkara yang ketiga ialah mimpi. Berdasarkan pada pendapat Adela, menyatakan bahawa mimpi adalah satu aktiviti bagi penyelesaian masalah kepada satu perkara yang akan terjadi kerana ianya dianggap sebagai satu petunjuk. Kaunselor boleh mendorong kliennya untuk menerangkan mimpi dan berbincang dan mentafsirkan mimpi yang dikongsi oleh klien. Perkara yang terakhir ialah keutamaan dalam kehidupan. Seseorang kaunselor mestilah meneroka keutamaan yang diletakkan oleh klien serta menganalisis sejauh mana ianya memberi masalah kepada klien. Peringkat yang ketiga ialah kefahaman diri dan juga celik akal. Pada peringkat ini, klien akan dibantu oleh kaunselor untuk memahami sebab kenapa klien membuat satu pilihan tertentu di dalam kehidupannya. Malah, kaunselor juga akan mencabar tingkah laku yang dapat merosakkan klien dan juga kesilapan kepercayaan yang dimiliki oleh klien. Kaunselor juga boleh melaksanakan interpretasi berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi daripada klien berkaitan dengan tugas yang terdapat di dalam kehidupannya, iaitu yang pertama ialah persahabatan, kedua ialah kasih sayang, ketiga ialah pekerjaan dan keempat ialah kerohanian. Pada masa yang sama, kaunselor juga perlulah memberikan sokongan terhadap usaha klien bagi mencapai celik akal. Proses ini juga memberikan fokus kepada isu berkaitan dengan her and now serta kaunselor berperanan untuk menolong klien dalam memikirkan pilihan yang dapat dibuat bagi memperbaiki keadaan yang dihadapi.
Peringkat yang terakhir dalam proses ini ialah membuat orientasi semula. Setelah klien memahami serta menyedari tentang sebab mengapa matlamat tingkah laku serta gaya hidupnya tidak tercapai, maka dia akan bersedia untuk mengubah semuanya. Pada peringkat ini lebih berlandaskan kepada tindakan celik akal diikuti dengan tingkah laku yang dapat membantu klien memperbetulkan keadaannya. Manakala klien juga akan membuat pelbagai pilihan yang baru yang lebih berfungsi bagi menangani 5 tugas kehidupan tersebut. Klien turut digalakkan untuk mengawal hidupnya serta mengubah tingkah laku menjadi lebih baik pada peringkat orientasi semula. Dengan berani untuk mengambil risiko dan juga bersedia untuk bertingkah laku seperti mereka menyedari tingkah laku yang memudaratkan serta segera bertindak untuk memperbaikinya. Terdapat 10 teknik yang telah disenaraikan di dalam teori efek Adler ini. Yang pertama ialah kesegaraan ataupun imediasi. Teknik ini menjelaskan bahawa seorang klien digalakkan untuk mengendalikan masalah paling ketara ataupun perlu disegarakan dahulu. Sebagai contoh, seandainya klien menghadapi pelbagai masalah yang mengganggu dirinya, maka kaunselor perlulah meminta agar klien itu untuk memilih satu masalah untuk diselesaikan dengan kadar segera supaya klien merasa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah yang lain. Teknik yang kedua ialah paradoxical intention. Teknik ini menjelaskan bahawa seorang kaunselor mestilah peka akan sebarang cubaan untuk memperolehi kuasa, menarik perhatian, kekurangan nilai diri serta sifat dendam dalam diri klien. Contohnya, kaunselor perlulah peka dan tidak mudah terpengaruh dengan sikap klien yang cuba untuk mendapatkan simpati daripada kaunselor dengan menceritakan hal yang mengakibatkan kaunselor menyebelahinya, walaupun tindakan itu salah. Teknik yang ketiga ialah galakan ataupun encouragement. Galakan merupakan kunci utama dalam mencapai alternatif hidup yang produktif, di mana dapat dilihat apabila kaunselor memberikan galakan kepada klien dengan memberikan sokongan kepada sebarang usaha dan menunjukkan sebarang pemikiran positif. Sebagai contoh, pujian daripada kaunselor terhadap sikap kliennya yang berani untuk berubah. Teknik yang keempat ialah berlagak seperti ataupun action as if. Teknik ini menjelaskan bahawa seorang klien akan diarahkan untuk berlagak menjadi seorang yang mereka inginkan ataupun dengan kata lain menjadi diri yang ideal. Sebagai contoh, sekiranya klien ingin menjadi seorang yang berjaya di dalam sebuah kerjaya, maka klien perlulah berlagak menjadi seorang yang betul-betul berjaya dengan membuat pertukaran gaya pemakaian daripada selekeh kepada yang lebih profesional. Teknik kelima ialah mencabar atau confrontation. Teknik ini dilihat apabila kaunselor mencabar klien dalam membuat pertimbangan terhadap logik peribadi mereka. Contohnya, seandainya klien itu sering menangguhkan usaha dan memberikan alasan dalam membuat perubahan, maka peranan kaunselor perlulah mempersoalkan kesungguhannya untuk benar-benar berjaya. Teknik yang keenam ialah memerangkap diri. Merupakan satu teknik di mana klien akan belajar untuk menjadi individu yang lebih peka terhadap sesuatu pemikiran ataupun perbuatan yang boleh memudaratkan diri jika ianya berlaku serta memberhentikan perkara tersebut setelah mereka menyedarinya. Sebagai contoh, kebiasaannya apabila anda mengalami rasa gemetar, anda akan menggigil, namun apabila anda menyedari bahawa anda gemetar, maka anda akan mengawal diri daripada menggigil dengan menarik nafas dan cuba untuk memikirkan perkara yang lebih membuatkan anda rasa selesa. Ketujuh pula ialah menekan butang. Teknik ini menjelaskan bahawa klien digalakkan untuk menyedari bahawa mereka mempunyai alternatif dalam memilih rangsangan yang mereka ingin tumpukan sama ada untuk mengingati pengalaman yang positif ataupun negatif. Sebagai contoh, sekiranya anda mengalami situasi ditipu seseorang, anda boleh membuat pilihan untuk merasa kecewa dan sedih ataupun bersifat tenang serta menganggap bahawa ianya merupakan satu takdir. Teknik yang ke-8 ialah meludah ke dalam sudut klien. Teknik ini menjelaskan bahawa seorang kaunselor menyuarakan pemerhatiannya yang dikesan terhadap penyelesaian tingkah laku klien yang salah serta mengakibatkan klien tidak memperolehi kepuasan yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika klien cuba untuk bersifat mengada-ngada dalam menarik perhatian kaunselor, maka kaunselor itu boleh mengatakan ayat yang akan memberikan kesedaran kepada klien bahawa motifnya telah disedari oleh kaunselor dan klien akan mengakhiri tindakan tersebut. Teknik yang ke-9 ialah memberikan tugasan serta mendapatkan komitmen. Teknik ini menjelaskan bahawa matlamat jangka pendek yang boleh dicapai serta matlamat jangka panjang yang lebih bersifat realistik akan ditetapkan oleh klien, manakala kaunselor cuba untuk mendapatkan komitmen daripada klien bagi melakukan tugasan yang dirancang. Contohnya, sekiranya anda menghadapi masalah dengan seseorang, anda menjangkakan bahawa anda tidak mampu untuk melakukan perbincangan dengan panjang, namun anda telah berjanji untuk memperbetulkan komunikasi dari semasa ke semasa sehinggalah anda dapat dan dia bersedia untuk berkomunikasi tentang masalah yang dihadapi. Teknik yang terakhir ialah merumus dan menamatkan sesi yang menjelaskan bahawa seorang kaunselor perlulah untuk membuat suatu rumusan bagi keseluruhan sesi yang telah dilaksanakan serta mengakhiri sesi tersebut setelah klien mencapai matlamat. Seterusnya adalah aplikasi teori Alfred Adler di dalam setting silang budaya ataupun cross culture. Yang pertama sekali, semua orang perlu tahu bahawa teori ini sangat sesuai dan sangat bagus digunakan dalam pelbagai jenis masyarakat, dalam pelbagai jenis setting budaya. Hal ini kerana teori ini menekankan satu pembentukan sesuatu hubungan ataupun kerjasama serta kemahiran untuk bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan bertanggungjawab ke atas diri orang lain. Tambahan pula, penerapan celik akal dalam teori ini kepada keperluan sikap toleransi, kepada niat sosial yang positif sebenarnya telah dapat membantu masyarakat berbilang kaum untuk menyeimbangkan keperluan individu dan keperluan masyarakat secara umum.
Teori ini juga dikatakan mempunyai stereotip kepada individu berdasarkan susunan kelahirannya. Maka mungkin teori ini sesuai ataupun selari, dan ada juga yang tidak selari dengan perspektif klien dari latar belakang yang berbeza ataupun berlainan. Jika kita melihat kepada penulisan Adler menurut teori ini, Adler menyatakan bahawa beliau menyokong kepada keperluan psikologi dan minat sosial kaum wanita. Namun, perlu diingatkan bahawa penggunaan teori ini untuk melihat gaya hidup berdasarkan satu konsep inferior, satu konsep superior perlulah dilakukan secara berhati-hati. Seterusnya adalah kelebihan teori Alfred Adler. Apa yang kita dapat melalui teori Alfred Adler ini? Jadi yang pertama sekali, sudah tentunya dengan adanya teori ini, maka ia merupakan satu kebaikanlah kepada dunia kaunseling, di mana bertambahnya satu teori untuk seorang kaunselor atau ahli psikologi lebih memahami klien secara mendalam. Seperti yang saya katakan juga sebentar tadi, bahawa teori ini sangat sesuai digunakan dalam pelbagai jenis setting budaya. Jadi ianya sangat sesuai digunakan kepada masyarakat majmuk ataupun masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Seterusnya, teori Alfred Adler juga telah mengubah perspektif umum yang dahulunya mengatakan bahawa manusia sebenarnya tercenderung kepada minat seksual semata-mata. Namun dengan hadirnya teori ini, maka ia telah mengubah perspektif, menjadikannya merujuk kepada manusia sekarang lebih cenderung kepada minat sosial. Bukan itu sahaja, teori ini juga dikatakan unik kerana telah memberikan satu penumpuan kepada minat sosial manusia. Teori ini juga telah membawa kepada satu penghormatan klien mengenai keunikan dan tanggapan mereka sendiri. Bukan itu sahaja, dengan teori Alfred Adler ini juga, ia telah membawa terapi ini ataupun konsep terapi keluar dari satu kepumpuan yang sempit, di mana dulu klien hanya duduk di atas satu sofa panjang, dan sekarangnya dengan hadirnya teori ini, maka ia merubah kepada satu kaedah kaunseling yang lebih dinamik, misalnya pada sesi kaunseling kelompok, sesi kaunseling keluarga dan sebagainya. Bukan itu sahaja, teori Alfred Adler ini juga turut melatih kaunselor untuk sentiasa peka dengan perasaan dan rungutan klien. Dan akhir sekali, ia juga dapat melatih kaunselor-kaunselor di dunia untuk mencatat perbezaan ataupun kesan perbezaan yang diberitahu oleh klien semasa sesi dalam pelbagai makna. Seterusnya adalah kelemahan teori Alfred Adler. Yang pertama sekali, teori Alfred Adler ini dikatakan mengambil masa yang lama jika digunakan pakai dalam sesuatu sesi kaunseling berbanding menggunakan terapi-terapi yang lain. Yang kedua, penulisan teori ini juga dikatakan sangat sukar diikuti kerana tidak lengkap dan sebagainya. Yang ketiga, teori Adler juga dikatakan terlalu umum kerana ianya memudahkan konsep-konsep yang kompleks kepada yang lebih mudah serta memberikan definisi yang tidak lengkap, kurang jelas, misalnya definisi minat sosial, definisi individu dan sebagainya. Bukan itu sahaja, kelemahan lain dalam teori ini juga adalah berkaitan dengan kurangnya eksploitasi ingatan dan dinamik awal zaman kanak-kanak. Dalam sesi kaunseling, perkara ini sangat penting. Jadi di dalam terapi ini, ia kurang memberi penekanan kepada aspek tersebut dan menjadikannya ialah satu-satu kelemahan. Dan teori ini juga sebenarnya hanya sesuai untuk digunakan pakai kepada klien-klien yang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik berkenaan diri mereka sendiri. Sekiranya mendapat klien yang remaja ataupun klien yang kanak-kanak, maka teori ini kurang berkesan kerana klien-klien itu kurang atau tidak petah bercakap. Kalau dilihat kepada kaedah pengumpulan maklumat dan dalam konstelasi keluarga juga tidak diterangkan secara mendalam, dan bagaimana ataupun cara pengumpulan penggunaan maklumat yang telah terkumpul juga masih sama-sama lagi. Seterusnya, kelemahan lain yang dapat dilihat dalam teori ini adalah berkaitan kaedah yang kurang berasaskan kajian, di mana ianya lebih bersifat abstrak dan sukar difahami oleh ahli pendidik. Dan sebelum saya mengakhiri, kelemahan yang turut ada dalam teori ini juga adalah berkaitan dengan teori ini tidak menerangkan dengan lebih mendalam mengenai minat sosial yang menjadi tonggak perlakuan manusia dalam teori ini. Akhir sekali, ianya terlalu fokus kepada kendiri sebagai lokus berubah dan tanggungjawab.
Kesimpulannya, seperti yang kita tahu, Alfred Adler ini seorang yang bersikap ke hadapan, lebih maju ke hadapan daripada orang-orang ketika zamannya, dan menyebabkan ramai ahli terapi lain yang tidak memberi sokongan kepada beliau sendiri. Dan menurut Adler, sebenarnya manusia ini dimotivasikan oleh faktor sosial, di mana manusia bertanggungjawab ke atas diri atau perasaan, tingkah laku dan pemikiran mereka. Adler juga menerangkan bahawa terapi ini tidak sahaja terhad kepada kaunseling individu, malahan boleh digunakan atau pakai dalam kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling perkahwinan dan banyak lagi. Jadi teori ini berorientasikan aspek positif dan tidak melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ada. Bagus kan teori ini? Jadi teknik-teknik yang telah dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi juga bersifat sistematik, pragmatik, realistik dan menekankan aspek kendiri secara umumnya. Jika kita melihat kembali, sebenarnya terdapat 4 proses penting dalam terapi ini yang untuk membina, mengekalkan hubungan, untuk empati antara kaunselor dan klien, analisis dan penilaian, kefahaman diri dan celik akal serta proses orientasi semula. Tidak dilupakan, teori ini juga sangat sesuai dilakukan atau digunakan pakai dalam pelbagai jenis setting budaya. Walaupun ada kelemahan yang telah dinyatakan, namun kelebihan atau kebaikan teori ini juga tidak dapat disangkal serta dapat membantu kaunselor atau ahli terapi untuk memahami klien, untuk mengalami satu terapi yang unik, menarik dan berkesan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.